Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Insight Talk dan anda bersama saya Nabila. Lihat daripada situ tidak nampak kesudahannya. Namun apa yang penting sekarang ini kita ketahui Kerajaan Perikatan Nasional yang kita ketahui tunjangnya adalah parti-parti Melayu. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama dengan Malaysia Insight. Anda menonton di Facebook Live kami di Malaysia Insight. Jika anda mempunyai sebarang politik ini diburukkan lagi oleh pandemik COVID-19. Kalau kita lihat hari ini sahaja kesnya dah mencecah 2,000. Di Selangor sahaja 1,000 lebih kes jangkitan COVID-19. Okey, jadi mungkin Tan Sri boleh komen sedikit sebanyak. Kalau ikutkan laporan media banyak menunjukkan pimpinan antara Bersatu dan juga UMNO. Orang kata bertikam lidah di antara satu sama lain. Tapi bagaimana sebenarnya Tan Sri melihat gabungan UMNO, PAS dan juga Bersatu ini dalam masa 5 tahun akan datang sebenarnya? Pertama kita kena faham ketiga-tiga parti ini datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Dan kalau antara UMNO dan PAS itu kita melalui satu sejarah pertembungan yang cukup panjang. Dan di awal sewaktu kita sebenarnya kerjasama antara UMNO dengan PAS ni sudah cuba disusun agak lama, hatta sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya pilihan raya umum ke-14 telah ada usaha-usaha untuk membentuk kerjasama, membentuk understanding. Waktu itu misalnya dikatakan kalau berlaku pertandingan 3 penjuru boleh memberi advantage kepada Barisan Nasional, maka di setengah-setengah tempat ada understanding untuk menjadikan pertandingan 3 penjuru, walaupun kemudiannya terbukti itu bukan satu teori yang betul pada masa itu. Kemudian bila nak bentuk Muafakat Nasional, saya sendiri melalui pengalaman kerana saya datang dari Kelantan dan negeri-negeri yang kuat persaingan antara PAS dan UMNO, resistance itu datang daripada pelbagai peringkat. Tetapi kita mengorak langkah dan pucuk pimpinan mengambil tanggungjawab dengan political will yang betul. Kemudian kita secara berperingkat-peringkat dan akhirnya terbentuk Muafakat Nasional yang diformaliskan, dan itu pun sampai sekarang pun masih ada lagi yang tidak selesa ataupun yang membuat pelbagai aduan, tak puas hati dan sebagainya. Kita kena anggapkan itu sebagai satu perkara biasa. Tapi kebetulannya oleh kerana kedua-duanya pembangkang, barangkali faktor itu lebih memudahkan kerana kita bersama pembangkang dalam parlimen. Kemudian bila datang pilihan raya kecil pertama di Selangor, kerjasama hanya minimum. Kemudian berlaku pilihan raya kecil yang kedua di Selangor, dia meningkat sikit. Hanya bila sampai pilihan raya kecil di Cameron Highland, kerjasama tu boleh dikatakan agak lebih pada tahap yang lebih tinggi, dan kejayaan memenangi pilihan raya di Cameron Highland itu telah melonjakkan keyakinan dan semangat Muafakat Nasional itu sendiri. Dan lepas itu pilihan raya Semenyih, pilihan raya Rantau, Tanjung Piai dan sebagainya membina satu keyakinan baru, sehingga kan dirasakan Muafakat Nasional itu sangat diterima baik oleh ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli PAS di semua tempat. Kemudian berbeza dengan situasi apabila kita daripada pembangkang bertukar menjadi kerajaan, satu lagi chemistry baru diuji dalam konteks kerjasama UMNO dan PAS dengan Bersatu. Di sini kita nampak hubungan PAS dengan Bersatu berada pada satu tahap. Hubungan UMNO dengan Bersatu berada satu tahap yang lain. Walaupun dua-duanya daripada Muafakat Nasional. Kenapa? Kerana latar belakang. PAS tidak ada banyak masalah dengan Bersatu. Tetapi UMNO itu ada historical problem. Kerana Bersatu itu pecahan daripada UMNO. Hati rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah. Kemudian Bersatu pula bila dia membentuk kerajaan, dia menarik beberapa ahli-ahli parlimen, wakil rakyat daripada UMNO. Dan itu menyebabkan perasaan luka dan marah dan sebagainya itu lebih tinggi. Jadi kerjasama yang baru antara UMNO dengan Bersatu itu tidak smooth seperti mana UMNO dan PAS. Tapi sekali lagi dia merupakan satu proses. Sekarang ini pun kalau tanya dalam debate di luar sana, perasaan marah pada Bersatu adalah
tinggi dan kita boleh fahami. Bila saya pula yang menjadi penghubung sebagai Seksua Agung, saya pun kadang-kadang dilabelkan saya ni menjadi jurucakap bersatulah, saya ni patut jadi ahli bersatuan. Menjalankan tugas saya sangat-sangat faham. Kadang-kadang pemimpin nak buat sesuatu, mereka tidak buat. Nak buat statement, dia tak buat. Dia suruh Seksua Agung buat. Nak pergi berunding, mereka tak pergilah sebab orang besar kan. Jadi Seksua Agung juga yang pergi. Jadi lumpur tu ternaik atas kita lah. Tapi tidak mengapa, saya faham bahawasanya dalam keadaan politik itu memang lumrah. Dan saya fikir yang penting kita pandang ke hadapan, kita jalankan tugas kita dengan baik, kita mendukung matlamat parti kita, kita urus dengan sebaik mungkin. Semua orang walaupun berbeza pendapat, sebenarnya matlamatnya satu. Masing-masing nak tengok parti masing-masing itu kuat, insya-Allah. Cakap mengenai matlamat yang satu ni Tan Sri. Kalau sebelum ini kita pernah mengadakan kata Insight Talk dengan penasihat pengerusi penasihat Jemaah UMNO iaitu Tengku Razali, yang beliau mengatakan waktu PRU nanti akan berebut kerusi kerana matlamatnya sama, Melayu. Maksudnya kerusi, katanya kerusi kata Tengku, kerusi paguh pun sebenarnya UMNO yang punya. Mungkin Tan Sri boleh komen sikit mengenai hala tuju itu, sebab itu pun juga soal pendapat, soal pendapat. Kalau kita tengok siapa punya dan siapa punya, saya fikir itu tidak berapa tepat. Sebab kursi ni rakyat punya. Sekali rakyat pilih orang ini, sekali rakyat pilih orang ini. Setengah-setengah tempat dia pilih satu parti, tapi ada tempat bertukar-tukar. Kalau ketereh dulu bergile-gile, alternately. Tiap kali pilihan raya orang ni menang, next pilihan raya orang lain menang. Jadi takkan saya nak kata, kerusi ketereh ni UMNO yang punya. Tidak begitu. Kerusi itu rakyat yang punya. Pilihan. Rakyat yang akan menentukan untuk memilih siapa. Jadi kalau kita ambil daripada angle itu, mungkin saya berbeza pendapat sikit. Tapi pada saya, kita tidak harus melihat kepada hanya soal pembagian kerusi. Memang kalau lihat pada pembagian kerusi, sebenarnya usahakan antara parti. Dalam parti pun susah nak selesai. Saya lama jadi pengurusi perhubungan. Saya lama terlibat dalam soal memilih calon di Kelantan. Dan saya dapati sampai malam terakhir besok nak nama calon pun tak selesai. Itu sama-sama parti. Apalagi kalau antara parti, ya. Tidak mudah. Proses itu tidak mudah. Tapi kita mesti melaluinya. Tinggal lagi apa yang perlu saya katakan, bahawa kalau kita pilih untuk tengok daripada terowong yang sempit, maka vision kita akan menjadi sempit. Iaitu kalau kita tengok memikirkan soal kerusi, maka akan berlaku perebutan kerusi macam dikatakan tadi. Tapi kalau kita tengok daripada the big picture. The big picture-nya apa? Kita dalam pilihan raya yang akan datang 2015, kita harapnya jangan berulang apa yang berlaku pada 2014. Sebab kita dah tengok apakah keburukan yang telah menimpa akibat daripada kita, orang Melayu terutamanya, berpecah belah. Maka untuk mengelak daripada apa yang berlaku 2014, pilihan raya yang ke-14, penawarnya adalah kita mesti berusaha ke arah mewujudkan muafakat dan penyatuan di kalangan parti-parti politik orang Melayu. Bila kita berkata kita bermuafakat, sudah tentu kena ada give and take. Sudah tentu kena ada prinsip kita share. Bila share artinya kena ada kita terpaksa berkorban. Yang belah sana pun juga kena ada berkorban. Jadi proses chemistry itu mesti kita tangani. Sebab tu saya kata politik sekarang telah berhijrah daripada politik mono, politik solo, kepada politik kerjasama ataupun ta'awun. Itulah asas bagaimana muafakat nasional bermula. Kemudian tak cukup dengan hanya kerjasama, yakni ta'awun. Politik sekarang juga menuntut kepada prinsip-prinsip ta'ayush. Apa dia ta'ayush? Coexist. Kita mesti menerima realiti, kena share, kena terima orang lain exist. Kalau kita combine, kita bina kekuatan. Jadi kalau kita tengok daripada sudut big picture begitu, kita jangan berputus asa, berusaha mencari titik-titik permuafakatan. Bermula dengan UMNO PAS, belum cukup besar, besarkan lagi dengan parti-parti di Sarawak misalnya, GPS. Besarkan lagi dengan GRS, kawan-kawan yang berada di Sabah. Besarkan lagi dengan mungkin Bersatu.
ataupun juga parti-parti lain. Itu angle yang saya lihat. Tapi tak semua orang boleh bersetuju begitu kan, ini sebab pandangan masing-masing. Tapi bagi saya adalah amat penting bagi kita membina semula. Kita dah jatuh, kita kembali kepada basic. Kalau basic kata berpegang teguh pada tali Allah, jangan bercerai-berai, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita pun cari jalanlah bagaimana boleh kita bergabung supaya kita menjadi satu permuafakatan yang besar bagi menjaga kepentingan agama dan bangsa kita. Okey, baik. Tan Sri, banyak sungguh soalan ni. Kita baru sebenarnya soalan yang pertama dengan Tan Sri tadi. Saya bacakan satu-satu komen tapi saya tapis sikit, saya minta penonton yang sedang orang kata menonton ni mungkin soalan-soalan yang benar saya petik Okey, terbaik Tan Sri Anwar. Okey, mohon tolong tanyalah kalau bergabung dengan PAS PPBM kita nak letak calon PM UMNO boleh? Okey. Satu lagi, Esmi bin Mat Isa, mohon tanya kepada Tan Sri, betul ke beliau berjasa UMNO tetapi berjiwa bersatu? Soalan daripada Nakia Hamid, YB ada hasrat ke nak join bersatu? Semuanya pasal bersatu, Tan Sri. Itu mungkin topik yang sedang hangat pada masa ini. Dan saya fikir itu tidak salah kepada khalayak, tidak salah pada orang ramai. Sebab bila kita berpolitik ini, kita berhadapan dengan suasana persepsi. Betul. Dan persepsi ini bergantunglah ke orang tengok daripada sudut mana. Ya, tengok pada sudut mana, tengok pula siapa. Kadang-kadang kalau dia dah memang benci kita tu, macam-macam lah kan. Tapi yang sayang tu dia cuba juga nak pertahankan kita. Tapi pokoknya yang mudahnya beginilah. Pertama, soal saya, apa yang ada dalam hati saya. Adakah hati saya ni ahli bersatu, berjiwa PPBM. Saya ambil mudah saja. Parti ni umpama sarung saja. Yang penting isi di dalam. Sarung ni kadang-kadang boleh berubah-ubah. Kan? Sarung, kulit boleh berubah-ubah. Tapi isi di dalam tu yang kita kena renung dan tengok. Sebagai contoh, UMNO itu sebuah parti politik yang lahir setelah melihat anak bangsa, umat dijajah oleh orang lain. Lalu kita merasakan orang Melayu harus bersatu, kita harus memerdekakan negara kita, kita harus beri pembelaan kepada bangsa kita harus pastikan agama dan bangsa menjadi ada maruahnya. Maka sarungnya ada yang pilih jalan UMNO, ada yang pilih jalan PAS. Jadi ini mungkin perbezaan sarung itu satu hal. Bersatu pun semua daripada UMNO, orangnya adalah orang UMNO. Serpihan. Dia bergaduh pun bukan soal dasar, dia bergaduh personality, individunya. Dia saya dah perhati lama dalam politik. Tapi lama-kelamaan bercantum. Tengku Zali buka 46, termasuk balik. Datuk Asri apa tu dulu lari daripada PAS, kemudian dia masuk balik. Saya dah tengok lama, saya faham sangat. Tapi pokoknya ada itulah soalan dia, adakah berhasrat tu untuk menyertai bersatu tu? Kita ni kalau kita dah kahwin seorang, tak usahlah bercita-cita nak kahwin banyak. Kalau yang satu pun kita tak dapat nak urus, tak usahlah bercita-cita besar kan. Dan lagipun soal kesetiaan saya pada parti, bagi orang yang dah lama dalam UMNO, dia kenal siapa saya. Bagi orang yang baru-baru mungkin dia boleh fikirlah. Saya pernah naik, saya pernah jatuh, saya jadi menteri, tak jadi menteri. Saya pernah berpisah dengan Tengku Razali. Saya ikut Dr. Mahathir yang berada dalam UMNO walaupun orang cemoh saya, orang kutuk saya adalah parti man. Kemudian bila saya bersama Dr. Mahathir, saya bersetia dengan dia. Berlaku krisis perlembagaan, berlaku krisis dengan istana, berlaku krisis dengan Musa Hitam, Tengku Razali. Saya ikut Dr. Mahathir. Tapi sekarang bila Dr. Mahathir keluar daripada parti UMNO, saya kekal dengan UMNO. Dan tiap-tiap kali saya buat pendirian, saya kena kutuk, saya kalah dalam pilihan raya, saya jatuh berkali-kali. Tapi saya tetap tidak meninggalkan UMNO. Jadi kalau orang yang baru-baru dia belum lalu macam saya, dia tak bolehlah nak menghina saya begitu kan. Yang pastinya saya adalah orang yang telah memilih UMNO sebagai satu wadah perjuangan. Tetapi saya bukanlah orang yang fanatik kerana kita UMNO, kita nak benci semua orang, kita nak marah semua orang. Saya pilih sikap yang sederhana, berparti-parti juga, silaturahim kita jaga, bermusuh-musuh juga, kalau musuh kata benda yang baik kita sokong. Tapi berbeza misalnya kalau DAP. DAP kita bercanggah kerana dasar, isinya berbeza. Sebab DAP itu dalam perlembagaan dia tulis dia memperjuangkan sosialisme,
dasar dia, Dia jadi apa, setiap Malaysia, perisytiharan Malaysia. setapak, dia ada Malaysia. Jadi kita menolak DAP ataupun Anwar yang duduk sekali dengan DAP, kita menolak kerana isinya berbeza. Tapi yang lain-lain itu, saya fikir kita pilih sarung masing-masing lah. Tak ada masalah. Kalau ikutkan Tan Sri sebelum ini, orang kata laporan media ada juga pemimpin daripada UMNO sendiri yang orang kata mengkritik Tan Sri, dikata membela Bersatu dan sebagainya. Mungkin mungkin kalau sekarang ni penonton di rumah mahu tahu juga, orang kata Datuk Nur Jazlan mengatakan Tan Sri tak ada lagi sokongan akar umbi, dah mati dalam UMNO katanya. Ya. Mungkin inilah masanya apa Ni Tan Sri okey, berjawapan. dah kita orang politik ni, kita juga kaki mengkritik. Jadi kalau kita suka mengkritik, orang pula kritik kita tu, kita sabar-sabarlah. Ya, sabar-sabarlah. Jadi tak ada masalah. Saya suka dikritik sebenarnya. Saya kalau dalam parlimen, kalau DAP bangun mengkritik saya seronok. Baru ni orang buat fitnah kata saya jual tanah di BKL, saya seronok. Sebab bila kita dikritik begitu, itu dah memberi peluang kepada kita untuk tampil. Yang kita tak nak ni, tak ada siapa pandang kita, tak ada siapa peduli kita. Tapi kalau dikritik, kemudian kalau kritik tu pula kawan-kawan, okeylah. Apa lagi kalau orang yang baru-baru nak belajar politik, baru-baru nak belajar mengkritik tu, kita maaf-maafkan je lah. Tak ada masalah. Saya baca kan lagi, memang tak sempat lah rasanya soalan saya nak tanya ni, memang soalan penonton sahaja. Okey, jap saya bacakan satu ya Tan Sri. Okey. Hafiz Sulfiz, tolong tanya, adakah PAS dan Bersatu reda jika calon PM dari UMNO pada PRU15 jika bergabung? Okey, cakap mengenai PM ni nanti saya akan tanya juga soalan lanjut. Dan okey, anda berasa daripada Go Yuliang, Tan Sri, anda berasa yakin dengan undian Khamis ini sebagai ujian terhadap usul kepercayaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin walaupun UMNO membuat 2 syarat agar meluluskan belanjawan 2021. Okey, soalan kedua, saya ambil lagi satu soalan. Okey, banyak betul. Banyak. Saya nak jawab yang mana satu. Okey, kita tanya macam inilah. Yang pertama dulu, Tan Sri. Calon PM daripada UMNO sekiranya bergabung untuk PRU15 nanti. Jawabnya mudah. Dalam memilih dalam memilih calon PM itu benda yang termaktub dalam perlembagaan. Seseorang yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri selepas satu-satu pilihan raya ialah seorang yang pada hemat Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong mempunyai ataupun command support daripada majoriti. Sebab tu kalau kita tak boleh nak bincang dulu sekarang, ya. Soalnya bila seseorang itu ada support majoriti, maka dialah yang akan menjadi Perdana Menteri. Jadi dalam soal ini yang pentingnya ialah setiap satu parti itu, kalau kita rasa kita kuat bersendirian, pergi bersendirian. Sebab kalau kita menang, dapat majoriti, calon kita lah akan jadi Perdana Menteri. Sebab kita bersendirian. Tapi macam saya kata tadi, kalau dalam politik coalition, bila coalition itu bergantung pada understanding. Bukan lagi mengikut siapa ramai. Kalau kita tengok, ada understanding parti yang kecil, Dr. Mahathir parti kecil, tapi dia jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab coalition, dia ada understanding. Angka tak menjadi soal lagi. Sebab ada kepercayaan. Dan juga di beberapa negeri. Sebab itu pada saya, UMNO penting untuk kita bina UMNO menjadi parti yang kuat. Parti yang mendapat dokongan daripada rakyat. Kalau kita mendapat dokongan pada rakyat, jumlah kursi yang kita menang banyak, dan juga kerana kita bekerjasama dengan ramai parti-parti yang lain, maka bila sampai masanya dan ada orang yang sesuai dengan kedudukannya, saya yakin UMNO akan kembali mempunyai calon yang menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau macam dalam keadaan sekarang, ialah berdasar pada understanding, kita bersetuju untuk menyokong Dr. Mahathir diganti dengan Tan Sri Muhyiddin. Walhal bilangan kursi UMNO lebih banyak, tapi UMNO tak minta sebab gabungan itu yang menjadikan kita berjaya menjatuhkan kerajaan yang dahulu. Jadi dan bila kita sudah angkat seseorang itu menjadi Perdana Menteri, ada tanggungjawab kita memberi sokongan kepada Perdana Menteri itu. Jangan kita angkat kemudian kita jolok. Kalau kita jolok, benda tak stabil, kita berada di dalam. Jadi ini dia panggil prinsip collective responsibility. Jadi benda-benda gini dalam politik, dia ada decorumnya, dia ada tradisinya, dan dia ada etiknya.
Saya datang daripada parti UMNO. Saya tak bolehlah behave macam setengah orang, tak. Dia kalau boleh kerana dia Perdana Menteri parti lain, dia nak suruh saya attack Perdana Menteri, nak saya suruh mulut cerupa, tak boleh. Sebab kita duduk dalam satu kabinet yang sama. Bukan bermakna tidak ada perbezaan pendapat. Kalau tanya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia tahu bagaimana bila ada isu yang penting dan besar, kami ahli-ahli parlimen, menteri-menteri pada UMNO pergi berjumpa dia, nak trash out beberapa isu yang sensitif. Tapi kita kena handle dengan cara yang bijaksana. Tak boleh kita menggunakan saluran yang kena betul. Guna saluran yang betul, kena tempat yang betul, sebab kita berada di dalam satu pasukan, jadi saling hormat dan sebagainya. Jadi ini mungkin setengah orang mereka tidak memahaminya, tetapi tidak mengapa. Saya fikir kita yang dah ada banyak pengalaman dalam politik, kita harus gunakan kebijaksanaan menghadapi situasi yang sedemikian. Okey. Itu mengenai calon PM. Kalau diikutkan sebelum ini, ada juga laporan media yang mengatakan daripada ahli parlimen UMNO sendiri yang menyokong Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Bagi pandangan Tan Sri, sebenarnya adakah dengan perbezaan pendapat dan juga sokongan dalam parti UMNO sendiri memecah belahkan parti UMNO ini? Tidak, semua parti politik ada perbezaan pendapat. Dalam PAS ada perbezaan pendapat, dalam UMNO pun ada, dalam Bersatu pun ada. Yang penting bagaimana kita menguruskan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat tu ada limit-limit, ada batas-batas. Setengah orang bila ada perbezaan pendapat, kita menyerang, kita menggunakan bahasa yang kasar, ya kita berlaku tidak sopan, nak menzahirkan perbezaan pendapat. Ada orang pula bila dia ada perbezaan pendapat, dia tengok salurannya di mana, cara mana dia bercakap, benda yang sama. Ini cara kita menguruskan perbezaan pendapat. Daripada saya, kita mesti mempamerkan kematangan berpolitik. Dunia politik akan sentiasa bertemu dengan perbezaan-perbezaan pendapat. Kita tidak perlu celupa, kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu tidak sopan dalam bahasa kita. Apalagi kita orang Melayu, ada caranya. Kita orang Islam pun ada caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Hatta Nabi Musa bila nak berjumpa dengan Firaun, Allah SWT berpesan, wahai Musa, bercakap dengan bahasa yang baik kepada Firaun. Kalau tidak, Firaun akan berkasar juga kepada kamu. Jadi kita orang Islam ada etik dia, ya. Ada budi bahasa. Kita orang Melayu pula ada cara-cara kita, kan. Macam Usman Awan katalah, orang Melayu dah menikam dalam senyum misalnya. Tak payahlah terpekik terlolong-lolong. Jadi ini pembawaan masing-masing. Saya tak kisah sangatlah perkara-perkara begitu, kerana kita dah lalui banyak pengalaman. Saya fikir kita kena banyak sabar dan kita buat apa yang kita fikirkan baiklah, dengan cara yang baik. Jangan orang kata, jangan ikut politik Machiavelli, the end justify the means. Matlamat menghalalkan cara, tak boleh. Walaupun matlamat baik, cara juga harus betul. Baik. Okey, sekejap saya bacakan soalan penonton lagi. Sebenarnya kita banyak betul soalan, tapi masa sangat mencemburui kita. Kita ada lebih kurang lagi 5 ke 10 minit Tan Sri pun lepas ni ada juga program. Tak apa, saya terima kasih banyak sebab memberi peluang. Saya cakap politik ni saya sehat sikit. Tadi rasa letih. Okey. Sekejap saya baca. Kalau UMNO bersama PN, adakah parti UMNO kerusi terbanyak ini akan dapat mengemudi PN bila menang PRU15? Okey, tadi saya rasa dah jawab, kan? Adakah Tan Sri sanggup serah kerusi ketirih pada PPPM? Muhammad Bakri ni betul. Sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ahli-ahli di bawah sana. Tapi saya yakin insya-Allah kalau muafakat antara UMNO, PAS dan juga Bersatu, saya fikir semua faham UMNO yang akan bertanding kursi yang paling banyak. Ya. Tapi UMNO juga kena tanya, jangan fikir soal nak banyak kursi, bolehkah kita menang banyak? Di Sabah kita nak banyak, orang bagi banyak, tapi akhirnya menangnya tak banyak. Pada saya yang penting jumlah kursi yang kita menangi. Walau bagaimanapun semua soal-soal kursi ini perlu dirundingkan baik-baik, dan saya setakat ini daripada pengalaman saya, perkara itu tidak menimbulkan masalah. Okey, sebelum ini banyak juga orang kata komen-komen daripada speaker sendiri, iaitu Datuk Azrina Osman, yang mencadangkan kepada untuk pembubaran parlimen supaya mengembalikan mandat rakyat, pembubaran parlimen dan mengadakan PRU15 lah untuk mendapatkan kembali mandat rakyat itu. Sebab sekarang ni kita lihat yang 113 itu sekarang berkurang lagi dengan kerana ahli parlimen Greg
telah meninggal dunia dan sebagainya. Mungkin komen, adakah Tan Sri melihat PRU15 tu jalan terbaik? Sebab tu saya kata kita orang politik, kita kena timbang banyak perkara. Sebab tindakan orang politik memberi kesan pada rakyat. Secara dasar, ya, UMNO pada awal lagi apabila Dr. Mahathir letak jawatan dan tak mahu jadi calon Perdana Menteri, waktu kita nak mencalonkan beliau, UMNO sudah buat keputusan minta Parlimen dibubarkan. Sebab pada kita, kembalikanlah kepada rakyat. Sebab dulu mandat itu diberi pada Bersatu, kepada PH. Kemudian kerajaan PH collapse, perbuatan mereka sendiri. UMNO tak nak ambil kesempatan, kita minta bubar. Tapi budi bicara Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, tuanku panggil untuk minta dinamakan calon pusingan kedua. Barulah UMNO memikirkan second option. Ya, waktu menghadap kali pertama, UMNO minta bubar. Kami tulis hitam putih, minta bubar. Tapi tak cukup bilangan yang minta bubar. Ada yang calon Anwar, ada yang calon Dr. Mahathir. Kemudian bila tuanku panggil untuk pusingan kedua, kita terpaksa pilih calon. Di situlah datangnya UMNO bersetuju untuk turut menyokong Tan Sri Muhyiddin. Kemudian bila Tan Sri Muhyiddin dah memimpin, setakat yang saya tahu, setakat yang saya pernah dengar Perdana Menteri sendiri cakap, dia tahu kerajaan ini kerajaan sementara dan Perdana Menteri nak buat pilihan raya seberapa cepat yang boleh. Lepas terbentuk sekejap, Perdana Menteri bercadang nak buat pilihan raya. Malah dengar juga jauh-jauh kata lepas bentang bajet ini terus nak buat pilihan raya. Tiba-tiba suasana berubah, datangnya pula COVID. Bila datang COVID, banyak rakyat takut. Bukan saja rakyat, pegawai pilihan raya pun tak nak bertugas. Returning officer merasa tak selamat kalau mereka bertugas. Jadi timbul pula yang mana satu nak utamakan. Jadi kita kena selesaikan COVID dulu. Tapi asas tu saya setuju. Segala kemelut kalau kita tidak dapat uruskan, tak dapat wujudkan kestabilan, kembalilah kepada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan. Sebab rakyat dia tengok setiap hari sepanjang masa, dia tengok parti ini macam mana track record dia. Amalan demokrasi dalam negara kita. Baik. Kita dah 30 minit bersiaran. Sekejap saya bacakan dulu saya bacakan soalan sebelum kita ke kesimpulan Tan Sri. Saya bacakan soalan, nanti kan marah pula penonton Malaysia Insight ni kan. Okey, tahniah Tan Sri, politik matang. Okey. Sekejap. Masuk berjasa lah. Okey, itu pun ada juga. Okay. Semua boleh timbang. Semua boleh, okey. Saya kena tapis sikit YB, sekiranya pucuk pimpinan UMNO membuat keputusan untuk keluar PN akan bertanding sendiri, adakah YB akan kekal pada UMNO dan bertanding di keterer atas tiket UMNO? Sebenarnya tak timbul keluar dari PN sebab kita tak pernah masuk. Betul, Muafakat Nasional. Itu pun banyak yang orang selalu silap faham ya. UMNO sudah buat keputusan. Kita ramai-ramai memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri membentuk kerajaan, membentuk kabinet. Dan kita akan terus sokong sehingga sampailah kita akan menghadapi pilihan raya. Dan along the way, Tan Sri Muhyiddin telah membentuk Perikatan Nasional, telah mendaftarkan sebagai parti. Dia jemput semua parti-parti yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Tapi ada yang setuju masuk, ada tak masuk. Kawan-kawan kita, gabungan parti-parti di Sarawak buat keputusan tak masuk Perikatan Nasional. GPS di Sabah, di Sarawak. 4-5 parti dalam gabungan itu buat keputusan, dia sokong kerajaan Perikatan Nasional, tapi dia tak masuk menjadi ahli parti Perikatan Nasional. Dalam kita pula Barisan Nasional juga sokong kerajaan Perikatan Nasional, tapi kita tak masuk menjadi ahli parti. Tapi PAS dia berbeza, dia sokong kerajaan Perikatan Nasional, dia masuk menjadi ahli parti Perikatan Nasional. Jadi tidak ada masalah. Jadi tak timbul soal kita keluar. Cuma mungkin maksud soalan itu begini. Agaknya dalam pilihan raya akan datang, adakah Perikatan Nasional itu bersama dengan Barisan Nasional atau tidak? Jadi itu saya fikir masih belum diputuskan. Malah minggu lepas masa kita bermesyuarat bersama dengan PAS, kita bertanya pandangan PAS macam mana, nak guna logo mana, kita ni nak bergabung dengan siapa. Malam tadi ada mesyuarat Barisan Nasional, saya sebagai Seksyen Agung pun serupa juga.
Kita bincang sama-sama kita. Siapa agaknya rakan kita untuk pilihan raya akan datang, bila nak pilihan raya. Dan kalau rakan kita tu macam mana cara kita nak approach. Macam sekarang kita Barisan Nasional, kita dah buat keputusan, kita akan terus bertanding menggunakan logo Barisan Nasional. Tapi kita juga menerima hakikat kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak lain. Termasuklah PAS. Dan juga kalau PAS berada dalam Perikatan Nasional, berkemungkinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional mungkin akan berunding dan bermuafakat. Jadi itu kaedah dia lah. Jadi tidak perlu kita orang kata terlalu tergesa-gesa, sebab ini adalah satu proses, satu dinamik yang boleh kita uruskan dengan baik. Okey, baik. Mungkin Tan Sri, apa kesimpulan Tan Sri mengenai tajuk kita hari ini? Sebenarnya tak cukup masa 40 minit tu, kalau boleh nak 1 jam, tapi masa sangat mencemburui. Tan Sri pun ada program selepas ini. Secara kesimpulannya, apa yang penting mengenai kestabilan Kerajaan Tunjang Melayu ini, dan apa yang Tan Sri nak sampaikan kepada penonton? Saya rasa pokok pangkalnya ialah, pada saya lah, mungkin saya orang lain berbeza pendapat, tapi pada saya, pengalaman perjalanan politik yang lama yang saya lalui, sebahagian besarnya adalah pertembungan UMNO dan PAS, khususnya di Kelantan, telah banyak bawa kerugian kepada orang Melayu dan orang Islam. PAS sekian lama bercakap tentang agenda Islam, negara Islam, undang-undang Islam dan sebagainya, tetapi tidak dapat penguasaan untuk nak melakukan cita-cita politik mereka. UMNO juga begitu. Cita-cita kita nak membela kepentingan orang Melayu, nak membela kepentingan Islam, nak menegakkan syiar Islam. Tiba-tiba kuasa pun tak ada, jatuh, kalah dalam pilihan raya. Maka bagi saya sebagai conclusion, balik pada yang asal tadi, adalah penting, dan saya berpegang pada prinsip ini, adalah penting untuk kita terus berusaha satu padukan dulu orang Melayu dan orang Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita kembali kepada apa yang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilah-kabilah lain yang bukan Islam. Dan ternyata konsep menyatu padukan itu, ta'awun dan ta'yus tadi, membawa kejayaan kepada Islam dan telah membawa kegemilangan kepada peradaban Islam. Kalau itu boleh kita ambil sebagai satu panduan dalam konteks negara kita. Orang Melayu jangan berpecah. Jangan lagi berpecah. Carilah jalan. Memang kita akan ada perbezaan pendapat di sana sini. Tetapi pokoknya, kerana kita, walaupun kita di tanah Melayu, negeri Melayu, Malaysia dan sebagainya, orang Islam hanya ada lebih kurang 60%. Kalau 60% berpecah 3, tinggal 20% masing-masing. Kalau sama kuat. Jadi walaupun yang bukan Islam pula hanya 40%, kalau mereka bersatu, mereka boleh menguasai. Bukan kita nak membenci mereka, tapi kita rasa hak rakyat majoriti lah untuk menjadi induk dalam politik. Dan bila kita telah menjadi induk dalam politik, kita tidak semestinya menzalimi orang yang lain. Kestabilan ini kita harap dapat memberi perlindungan. Bila politik stabil, kita harap orang India, orang Cina, orang Iban, Kadazan, Dayak, Dusun yang kumpulan kecil-kecil dapat dilindungi. Macam yang kita amalkan selama ini. Kalau orang asli tak ramai pun boleh jadi menteri. Orang Iban, orang India tidak majoriti pun dia boleh jadi menteri, dia boleh berada dalam kerajaan. Kenapa? Kerana adanya kestabilan trust, kelompok trust. Kalau kita lihat, kalau kita baca Ibnu Khaldun menulis dalam mukaddimah, dia menyatakan setiap nabi itu pun dia ada kelompok trust. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu, kaum Quraisy itu adalah kelompok trust, dan dia tidak salah menyayangi kaum, membela kaum, asalkan jangan menzalimi orang lain. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Nabi tak bagi kita perkauman, kalau kita ramai, kita kuat, kita berkuasa, kita menyayangi orang lain. Tapi tidak salah memperkasakan berdasarkan kepada kelompok trust dengan niat memberikan keadilan, memberikan kesamaan, memberikan perlindungan pada kaum lain dan agama lain. Jadi pada saya rumusannya begitu. Politik negara ini mesti stabil, kerana mau tak mau negara ini masyarakatnya majmuk, berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai keturunan. Tapi janganlah orang Melayu akibat berpecah diperintah oleh orang lain. Maka cabaran bagi UMNO terutamanya, UMNO mesti memimpin penyatuan ini. UMNO mesti memimpin penyatuan, UMNO mesti memimpin membina semula kekuatan kelompok trust. Jadi itu pegangan politik saya. Sebab tu saya tidak fanatik kepada mana-mana kumpulan. Saya fikir saya berpegang pada prinsip keterbukaan.
walau bagaimanapun saya hanyalah seorang setiausaha agung. Saya melaksanakan tugas-tugas saya berdasarkan pada apa yang diputuskan oleh parti dan diarahkan oleh pucuk pimpinan. Baik, itu dia kesimpulan oleh Tan Sri mengenai kestabilan Kerajaan Tunjang Melayu yang saya rasa rakyat semua mahukan kestabilan politik. Sebelum itu saya nak berterima kasih kepada Tan Sri kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kalau ada jodoh kita nak berinsight talk lagi, kita boleh kita ada topik-topik yang lebih hangat dan saya pasti penonton di rumah pun tak puas dengar daripada orang kata komen daripada Tan Sri hari ini. Banyak sangat komen-komen yang saya tak dapat baca kan. Minta maaf. Tapi insya-Allah selepas ini kalau ada lagi wawancara Insight Talk, anda perlu setia bersama dengan kami dan itu sahaja daripada saya dan juga kru The Malaysia Insight. Assalamualaikum.